Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar yang menonton. Okey, so hari ini saya nak kongsikan beberapa perkara berkenaan dengan topik pembezaan. Okey, yang mana ramai pelajar yang merasakan bahawa topik ini susah. Okey, tetapi sebenarnya okey, topik ini kalau anda belajar dengan betul, okey, senang sahaja untuk anda fahami apa yang topik ini cuba terangkan kepada anda semua. Okey, so jadi hari ini, okey, saya cuba untuk memberi sedikit penerangan, okey, supaya anda merasakan bahawa topik ini sebenarnya senang sahaja. Boleh? Okey. So tetapi sebelum itu, apa kata anda semua yang menonton? Okey, apa kata anda like dan juga anda kongsikan okey sesi kita pada hari ini kepada rakan-rakan anda yang lain, okey, supaya mereka pun dapat belajar bersama dengan anda semua pada hari ini. Boleh? Okey. So, sebelum itu, okey, sebelum kita mulakan sesi kita pada hari ini, apa kata anda semua yang menonton? Okey, anda berada di tempat duduk anda bersama dengan buku dan juga alat tulis anda, okey, supaya anda semua dapat catatkan sesuatu, okey, sepanjang apa yang saya nak kongsikan dengan anda semua pada hari ini. Boleh? Topik dia pembezaan. Okey, nama proses dia kita panggil, kita nak bezakan beberapa jenis persamaan. Okey, so serumuskan. Okey, semua dalam topik pembezaan ini ada 4 jenis persamaan yang untuk dibezakan. Okey, jadi proses pembezaan ini, okey, proses kita bezakan ini adalah apa yang berlaku adalah nilai kuasa. Okey, nilai kuasa akan berkurangan sebanyak satu nilai. Okey, contohnya kalau kuasa dia 4, okey, sebelum kita bezakan kuasa dia 4, selepas kita bezakan kuasa dia akan jadi 3. So dia akan berkurangan satu nilai. Okey, so ada 4 jenis persamaan semua yang anda belajar untuk bezakan. Okey, so yang pertama adalah yang paling simple lah, yang paling senang. Okey, yang mana kita ada satu sebutan saja. Okey, so kita ada Y sama dengan AX kuasa N. Ini secara umum saja. Okey, ini secara umum saja. Okey, yang paling senang, yang paling simple, yang paling asas adalah Y sama dengan AX kuasa N. Nanti kita akan tengok beberapa contoh selepas ini. Boleh? Okey, saya terangkan dulu semua. Okey, saya tak tunjuk semualah contoh dia. Saya tunjuk beberapa saja. Tapi kita tengok dulu semua jenis persamaan yang ada. Okey, so yang kedua pula, okey, yang kedua pula kita ada AX kuasa N tambah BX ini berada dalam kurungan. Kemudian dia ada kuasa kat luar iaitu M. Okey, so kalau yang pertama ni dia seorang-seorang dia. Kan tak ada kaitan dengan siapa-siapa. Kan X ni tak ada kaitan dengan siapa-siapa. Dia kuasa N seorang-seorang dia. Okey. Yang kedua ni pula kan dia ada kat luar ni. Kan yang dalam kurungan ini dia ada kaitan dengan kat luar ni. Okey, dia terikat dengan kuasa yang berada di luar ini. Itu yang membezakan yang pertama dengan yang kedua. Okey. Yang ketiga pula, okey, yang ketiga pula dia ada 2 kurungan. Okey. Satu kurungan ni kan mungkin ada kuasa kat dalam, mungkin tak ada. Kat luar ni pun sama, mungkin ada kuasa, mungkin tiada kuasa. Okey. Tapi dia ada 2 kurungan. Okey, dia ada 2 kurungan yang berbeza. Yang mana 2 kurungan ini dia darab. Ini jenis yang ketiga. Okey, jenis yang keempat pula 2 kurungan juga. Okey, tetapi dia bahagi. So ini semua. Okey, kesemua 4 jenis persamaan yang anda akan belajar untuk bezakan dia. Hampir sama kaedah dia tapi sedikit berbeza. Tetapi yang paling asas, yang sekurang-kurangnya anda kena tahu adalah yang pertama dengan yang kedua. Okey, yang paling asas lah anda kena tahu sekurang-kurangnya. Okey, yang pertama dan juga yang kedua. Sebab apa? Sebab yang pertama dan kedua ni dia macam berulang lah. Dalam ketiga pun akan guna yang pertama, mungkin yang kedua. Kan yang keempat pun akan guna balik yang pertama dengan yang kedua ni. Okey, jadi penting untuk anda menguasai, okey, bezakan 2 jenis persamaan yang pertama ni. Okey, yang pertama dengan yang kedua. Boleh? Ini intro saja. Okey.
So, ini yang anda akan belajar dalam topik pembezaan. Ada lagi selepas ini. Nanti kita tengok kemudian. Okey, so jadi hari ini saya akan tunjukkan beberapa contoh. Okey, hari ini saya akan tunjukkan beberapa contoh berkenaan dengan macam mana kita nak bezakan. Okey, yang pertama dan juga yang kedua saja. Yang ketiga, yang keempat ni panjang proses dia. Kita tengok kemudian, boleh? Okey, kita cuba tengok dulu beberapa soalan. Okey, macam mana kita nak bezakan jenis persamaan yang pertama dan juga jenis persamaan yang kedua. Boleh? Okey. Okey, kita akan tengok dulu beberapa contoh berkenaan dengan jenis persamaan yang pertama ini. Okey, so contoh yang pertama yang akan saya cuba tunjukkan kepada anda ialah, so kita tengok contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama, contohnya kita ada y sama dengan 3x kuasa 4 tambah dengan x kuasa 2 tolak dengan 4x tambah dengan 7 contohnya. Walaupun secara umumnya dia ada satu sebutan sahaja, tetapi dia boleh ada banyak, kan? Cumanya yang banyak ni dia tak ada kurungan, dia tak ada kuasa yang menguasai dia kat luar ni. Boleh. Itu membezakan jenis pertama dengan jenis yang kedua. Okey. So ini adalah jenis yang pertama, walaupun dia ada banyak sebutan, tapi kita bezakan satu persatu. Kan kita buat yang ni dulu, yang ni dulu, yang ni dan seterusnya lah. Okey. So selepas untuk kita bezakan dia. Untuk kita bezakan dia, apa akan jadi? So pada awalnya dia adalah y. Pada awalnya dia mulakan persamaan itu dengan y. So selepas kita bezakan dia, dia akan jadi dy per dengan dx. Dy per dengan dx. Kenapa dy per dengan dx? Ada sebab dia. Nak guna huruf lain boleh, tak jadi masalah. Tetapi dalam kes contoh ini dia mesti dy dx. So kenapa? Sebab kat depan ini dia mula dengan y. So kita nak bezakan y. So dia akan jadi dy. Kemudian dalam persamaan dia pula kan ada huruf x. Yang mana huruf X ni dia ada nilai kuasa dia. Jadi kita nak bezakan X tu. Sebab tu dia jadi per dx. Jadi dy per dengan dx. Jadi kita nak bezakan kuasa bagi X. Apa yang kita nak bezakan adalah kita nak bezakan nilai kuasa bagi X ni. Boleh? So kita tengok satu persatu. Contohnya yang pertama ni. Contohnya yang pertama ni. So untuk kita bezakan dia, untuk kita bezakan sesuatu persamaan, benda pertama yang anda kena lihat, benda pertama yang anda kena perhatikan adalah nilai kuasa ni. Benda pertama yang anda kena tengok adalah nilai kuasa bagi X tu, bagi huruf yang kat bawah ni. Dx tu nilai kuasa dia, 4 dia. So 4 ini, apa yang dia akan buat adalah dia akan darab dengan nombor yang berada kat depan ni. 4 tu dia akan darab dengan nombor 3 tu. So 4 darab 3. 4 darab 3 akan dapat 12. Betul? Dia kena darab. Boleh? Kemudian X tu masih ada. Sebab apa X tu masih ada? Sebab 4 ini dia tolak 1 saja. Nilai kuasa dia akan berkurangan. So dia akan jadi 4 tolak 1 sama dengan 3. So dapatlah 12x kuasa 3. Selesai beza yang pertama. Senang saja proses dia. Proses kita nak bezakan itu senang saja. So selesailah yang pertama. Yang kedua pula, yang ini pula. So kalau kita tengok dia adalah operasi dia tambah. So tambahlah kat sini. Jangan tukar operasi dia. So guna operasi yang diberikan. Tambah. So sama juga kan, kita nak bezakan sesuatu benda macam saya katakan tadi, kita tengok pada nilai kuasa ni terlebih dahulu. Kita tengok pada nilai kuasa, iaitu nombor 2 ni. So apa kita nak buat dengan nombor 2 tu? Nombor 2 ni kita akan darab dengan nombor yang berada di hadapan dia tu. So ada nombor tak kat depan tu? Persoalannya, ada tak nombor kat depan tu? Adakah anda nampak sebarang nombor yang berada di hadapan X? Tak ada kan?
Okay, so kalau dia tiada sebarang nombor, dia ada sebenarnya. Cumanya dia halimunan. Okay, dia nombor 1 kat sini. Nombor 1 ni dia special sikit. Okay, dia ada tapi tak nampak. Okay, dia ada tapi tak nampak. Boleh? So, dia ada nombor sebenarnya, nombor 1. Okay, so 2 ni dia akan darab dengan 1. Okay, so akan dapat 2. Akan dapat 2. Okay, so X tu masih ada. X tu masih ada. Kenapa? Sebab pada asalnya, sebelum kita bezakan dia, dia kuasa 2. Selepas kita bezakan dia, dia kuasa 1. Dia masih ada lagi. Okay, so X ni kuasa 1. Boleh? Okay, macam saya katakan, 1 tu, dia ada sebenarnya, tapi kita tak tulis. Okay, so kita tak tahu je lah kuasa 1 tu. Dia macam nombor 1 kat depan ni lah. Dia ada, tapi kita tak tulis. Okay, tapi kena faham lah. Kalau anda tak nampak sebarang nombor, so maksudnya dia nombor 1. Okay, selesai yang kedua. Okay, tak susah pun. Okay, selesai kita bezakan yang kedua. Okay, yang ketiga pula. Okay, yang ketiga pula. Kita buat satu persatu. Okay, yang ketiga pula, dia tolak operasi dia. So, maka tolak lah. Okay, operasi yang digunakan tolak, so tolak. Sama juga. Okay, tengok nilai kuasa dia. So, adakah X itu ada nilai kuasa? Nampak macam tak ada kan? Nampak macam tak ada. Dia ada. Okay, kuasa dia 1. Ingat kalau anda tak nampak nombor dia. Okay, tak kisahlah pada kuasa ke kat depan ke. Kalau anda tak nampak nombor dia, dia ada. Itu nombor 1. Okay, so 1 ni dia akan darab lah. Kuasa ni dia akan darab dengan nombor yang berada kat depan tu. Boleh? Okay, so 1 darab dengan 4 akan jadi 4. Okay, 1 darab 4, 4. Okay, kemudian X tu. Okay, pada awalnya, pada asalnya, sebelum kita bezakan, kuasa dia 1. Selepas kita bezakan dia, kita tolak 1. 1 tolak 1 jadi sifar. So, apabila sifar, kita tak perlu tulis dah lah. Okay, so apabila sifar sampai situ sahaja, dah tak ada dah X. Sebab X dia sifar, dah tak ada langsung dah. Boleh? Okay, so tinggallah 4 sahaja, tolak 4 sahaja. Okay, selesai yang ketiga. Bagaimana pula yang keempat ni? 7. Dia adalah nombor sahaja. So, adakah kita boleh bezakan nombor? Kita tak bezakan nombor tau. Okay, kita bezakan huruf. Iaitu huruf apa? Huruf kat bawah ni. DX, X ni. So, kalau kita tengok 7 ni, tiada huruf X. So, tiada benda lah yang kita nak bezakan. So, jadi yang ini kita tak bezakan dia lah. Kita tak ambil pun dia. Sebab dia tak ada huruf X pun yang kita nak bezakan dia. Okay, jadi kita berhenti sampai situ sahaja. So, selesailah proses untuk kita bezakan yang kat atas ni. Boleh? Ini contoh yang pertama. Ini contoh yang pertama. Boleh faham? Anda kata ada sebarang soalan, sila tanya di ruangan komen. InsyaAllah saya akan cuba untuk jawab apa yang anda tak faham itu. Boleh? So kita tengok pula contoh yang kedua. So kita tengok pula contoh yang kedua. Kita ada Y sama dengan 2 per dengan 5X kuasa 3. Walaupun anda nampak ini dalam bentuk pecahan, tetapi ini dikategorikan dalam jenis persamaan yang pertama. Dia bukan jenis yang keempat tadi. Yang keempat tadi betul pecahan, betul tak? Anda tengok yang jenis yang keempat tadi betul pecahan. Tapi ini masih lagi dikategorikan dalam jenis persamaan yang pertama. So penting sebenarnya kan anda nak tahu persamaan ini berada dalam jenis yang mana. Sebab apa? Sebab kaedah pembezaan dia tu sedikit berbeza lah. Sebab tu dia beri 4 jenis pembezaan tadi. Sebab nak anda boleh bezakan, anda boleh kenal pasti dia jenis yang pertama ke, jenis yang kedua, ketiga ataupun yang keempat. Penting untuk anda ketahui dulu dia jenis yang keberapa. Sebab apa? Sebab proses kita nak bezakan dia tu sedikit lain. Boleh? Ini masih lagi dalam kategori yang pertama. Kenapa? Sebab dia ke atas ini dia adalah nombor saja. Dia tak ada huruf X yang lain. Boleh? Saya dah beritahu dah siap-siap. Anda kata ke atas ini dia adalah sekadar nombor sahaja. Dia tak ada X apa lain lagi dah.
So maka dia adalah jenis yang pertama. Kalau kat atas ada X, kat bawah pun ada X lagi, so dia akan jatuh pada kategori yang keempat. Okay, alright. So macam mana kita nak bezakan dia? Okay, so kalau kita tengok secara umumnya, okay, Y dengan X ni orang kata dia setara, dia berada sebaris. Kan dalam kes soalan kita, Y berada kat sini, X berada kat bawah. So dia tak sebaris kan, dia berada di bawah, dia adalah pecahan. So apa yang anda perlu buat adalah anda kena modify sikit benda ni. Kena susun atur balik supaya X ini dia naik ke atas, supaya dia jadi setara. Okay, so kita kena modify sikit. Okay, so apa yang kita perlu buat adalah kita kena bawa naik X tu berada ke atas ataupun kat sebelah pecahan. Kita bawa naik X sahaja. 5 tu biar kat situ lah. Sebab apa? Sebab kita nak bezakan huruf X. Kita tak nak bezakan nombor macam saya beritahu tadi lah. Kita nak bezakan kuasa pada huruf X tu. Okay, so jadi 2/5 tu kekal berada di situ. Okay, so kita ada Y sama dengan 2/5. Kekal berada di situ 2/5. Okay, so X ni kita akan tarik dia naik kat sebelah dia. Okay, so dia akan jadi X kuasa negatif 3. Okay, so apabila kita tarik X tu naik kat sebelah dia, berada di sebelah, dia akan jadi negatif dia punya kuasa dia. Okay, so pada awalnya kuasa dia positif. So apabila kita nak bawa naik dia ke atas ataupun nak jadikan dia sebaris macam ni, kuasa dia akan jadi negatif. Boleh? Okay, so apabila dah jadi macam ni, barulah kita boleh bezakan dia. Okay, so nak bezakan macam mana? Sama sahaja proses dia. Okay, so dia akan jadi dy. Okay, dia akan jadi dy dx sama juga macam tadi. Okay, mulakan pengiraan anda dengan tengok pada nilai kuasa ni. Negatif pun negatif lah. Boleh. Okay, jadi negatif 3 ni dia akan darab dengan nombor yang berada di hadapan. Ambil semua negatif 3 tu. Okay, so negatif 3 dia akan darab dengan 2/5. Okay, so maka akan dapat negatif 6/5. Boleh? Kalau boleh permudahkanlah. Kalau tak boleh permudahkan, macam tu sahaja. Okay, so negatif 6/5. Okay, so X. So yang ini kena hati-hati. Okay, so kenapa kena hati-hati? Nilai kuasa dia kena tolak 1. Okay, berkurangan 1. Ramai pelajar akan buat X kuasa negatif 2. Salah. Okay, so dia akan jadi X kuasa negatif 3. X kuasa negatif 4. Okay, ini dia berkurangan lah daripada negatif 3. Dia kurang satu nilai jadi negatif 4. Okay, negatif 4 lebih kecil daripada negatif 3. Sebab dia nombor negatif. Okay, so dia akan jadi negatif 6/5 X kuasa negatif 4. Selesai. Senang saja. Okay, sama je proses dia. Dapatlah dy dx. Okay, tetapi apabila kuasa ini negatif, kan, kuasa ni anda dapat kuasa negatif, so pindahkan balik jadi macam asal ni, iaitu dia berada di bawah. Okay, so apa akan jadi? Dia akan jadi negatif 6 per dengan 5x kuasa 4. Okay, so apabila kita bawa turun balik dia ke bawah, kuasa dia jadi positif dah lah. Okay, tadi kita asalnya positif, kita bawa naik atas, dia jadi negatif. Okay, so kalau kita bawa turun dia balik ke bawah, dia jadi positif balik lah. Okay, so maka jawapan dia adalah negatif 6 per dengan 5x kuasa 4. Okay, so negatif ni, negatif 6 ni dia boleh berada ke atas ini, dia boleh berada di sebelah pecahan ni. Mana-mana boleh, dua-duanya betul. Okay, so selesai kita bezakan. Andai kata anda jumpa dalam pecahan macam ni. Boleh faham? Okay, so ini caranya untuk kita bezakan jenis persamaan yang pertama. Okay, so kita tengok pula macam mana kita nak bezakan jenis persamaan yang kedua. Sedikit berbeza dengan yang pertama ni. Okay, so kita akan tengok pula macam mana kita nak bezakan jenis persamaan yang kedua, yang mana dia ada kurungan, kemudian ada kuasa balik. Ada kuasa lagi kat luar sana. Okay, so kita tengok satu contoh.
Okay, so let's say kita ada Y sama dengan, okay, let's say kita ada Y, okay, sama dengan 1/2, okay, 3x kuasa 2, tolak dengan 4x kuasa 7. Okay, so kita tengok pula, andai kata kita ada Y sama dengan 1/2, okay, dalam kurungan 3x kuasa 2 tolak 4x, okay, kemudian kuasa 7 kat luar. Okay, secara umumnya macam ini, okay, tetapi dia boleh berubah. Dia bukan boleh berubah, dia lain, dia mungkin boleh lain daripada yang bentuk umum ni. Okay, sebab apa? Kita tengok, kalau kita tengok bentuk umum ni, dia tiada sebarang nombor kat depan, betul tak? Okay, tetapi boleh jadi, seterusnya tunjuk contoh yang kalau-kalau ada nombor kat depan ni. Okay, kalau tengok secara umumnya ni tak ada, kan, kat depan ni tiada nombor. Okay, tapi contohnya andai kata ada nombor kat depan ni, pengiraan dia tetap sama saja. Ada nombor ke tak ada nombor, pengiraan dia sama saja. Okay, so untuk jenis persamaan yang kedua ni, ada nama dia yang special sikit. Okay, sepanggil konsep dia. Okay, so kalau dalam buku teks, okay, kalau anda rujuk buku teks, kaedah untuk bezakan jenis yang kedua ni sedikit berbeza. Cara yang saya nak tunjuk ni lain sikit daripada contoh dalam buku teks. Okay, pada mungkin serasa yang ini lebih mudah berbanding yang dalam buku teks. Pada lah kalau anda tak tahu. Okay, so untuk yang kedua ni, okay, panggil dia konsep. Sebagai konsep dia ibu dan anak. Okay, ibu dan anak kenapa? Okay, yang dalam kurungan ni anak dia. Okay, so anak dia ni dia masih terkawal dengan oleh kuasa ibu dia kat luar ni. Betul tak? Okay, si anak yang dalam kurungan ni, kan, dia mesti ikut dengan ibu dia kat luar ni. So dia ada dua, dia ada kat dalam dan juga kat luar kurungan. Boleh? Okay, so jadi kita akan bezakan satu persatu. Okay, kita akan bezakan dia satu persatu. Sama juga dia akan jadi dy, okay, dx. Okay, so macam mana kita nak bezakan dia? Andai kata dia ada kuasa kat luar ni. So kita nak tengok kuasa yang mana satu? Kan, nak tengok kuasa yang berada kat dalam kurungan ke nak tengok kuasa yang berada kat luar kurungan? Kan tadi saya kata untuk kita bezakan persamaan, kita tengok pada nilai kuasa. Dalam kes yang ni dia ada dua, satu kat sini, satu kat sini nilai kuasa dia. So nak mula dengan yang mana dulu? Okay, so kita akan mula dengan kuasa yang berada di luar. Okay, kita akan mula pengiraan kita dengan nilai kuasa yang berada kat luar. Kita akan buat yang luar terlebih dahulu. Okay, so yang dalam ni anda pejam mata lah, buat tak nampak je. Okay, so jadi nilai kuasa yang kat luar ni dia akan darab dengan nombor yang berada kat depan sana. Sebab saya kata yang kat dalam kurungan ni pejam mata, buat tak nampak je. Okay, so kuasa dia akan darab dengan nombor yang kat luar, macam yang pertama tadi lah. Kan, nilai kuasa dia akan darab dengan nombor yang berada di hadapan dia. Samalah macam kes yang ini. Okay, so 7 ni dia akan darab dengan 1/2. Okay, so apa akan jadi? So dia akan jadi 7/2. Boleh? 7 darab dengan 1/2 kat depan tu 7/2 lah. Andai kata kat depan ini tiada sebarang nombor. Okay, dia bukan tiada, dia ada, itu nombor 1. Okay, so jadi kuasa ni akan darab 1 kat sini lah. Boleh? Okay, so dalam kes ini dia ada nombor. Okay, so darablah dengan nombor tersebut. 7/2. Okay, so yang dalam kurungan kekal macam biasa, tak ubah apa-apa lagi. 3x kuasa 2 tolak dengan 4x. Okay, sebab apa? Sebab kat dalam kurungan ni kita tak usik apa-apa lagi. Kita buat yang di luar kurungan sahaja. Okay, so pada asalnya, okay, kat luar tu dia kuasa 7. Selepas kita bezakan dia, so berkuranganlah 1 jadi kuasa 6. Boleh? Sama macam tadilah. Cuma yang dalam kurungan ni kita tak usik lagi. Okay, so kita buat yang luar dulu. Selesaikan kuasa yang berada di luar terlebih dahulu. Kemudian dia ada sambungan lagi lah. Okay, so buka kurungan. Okay, buka kurungan, kita akan kira pula. Okay, kita akan kira pula yang di dalam kurungan. Baru kira yang dalam dulu. Buat yang kat luar kurungan dulu. Dah selesai yang luar, baru buat yang dalam kurungan. Boleh? Okay,
So sama juga yang dalam kurungan ni, dia macam yang pertama tadi. Kan dia satu per satu. Boleh? Okay, dia ada kaitan dia akan ada kaitan dia. Okay, so buat yang pertama dulu. Okay, so sama juga tengok pada nilai kuasa dia ni. Yang kuasa 6 ni dah selesai dah. Okay, kuasa yang dalam pula. Okay, so 2 ni dia akan darab dengan nombor kat depan ni. 3 darab 2. Okay, 2 darab 3, sorry. 2 darab 3 dapat 6x. Okay, so x tu masih ada. Okay, sebab apa? Sebab pada awalnya x tu kuasa 2. Selepas kita bezakan dia kuasa 1. Okay, so maka akan jadi 6x lah. Okay, so selesai yang pertama. Yang kedua ni pula, bezakan. Okay, operasi dia tolak. So akan jadi tolak lah. Okay, tolak dengan 4. Boleh? Okay, sebab apa? Okay, sebab x ni kuasa 1. Okay, so 1 darab dengan 4, 4. Okay, so kuasa 1 tadi tolak dengan 1 jadi sifar. Okay, so x tu kuasa dia dah sifar dah. So apabila kuasa dia sifar, tak perlu tulis adalah x. Tinggal nombor dia sahaja. So selesailah kita bezakan jenis persamaan yang kedua ini. Okay, akan tetapi yang ni dah betul dah. Dah betul dah. Okay, cumanya kalau boleh. Okay, kalau boleh, dan memang boleh pun. Okay, kita kena permudahkan sikit. Okay, kita kena permudahkan sikit ataupun kita kena ringkaskan sikit. Okay, persamaan ini. Boleh? Okay, tapi pada yang ringkaskan tu kurang penting lah. Okay, so kalau nak tahu juga, kita tengok kemudian. Okay, so pada berhenti sampai sini saja. Sampai sini pun dah betul dah. Okay, sebab apa? Kegunaan dia nanti kita jaranglah tinggal jawapan dalam bentuk macam ni. Sebab topik pembezaan ni panjang pengira dia. Ini awal-awal baru. Nak cari dy/dx ni. Okey, kemudian nanti anda akan belajar apa gunanya dy/dx. Itu kemudian. Okey, jadi anda akan belajar apa gunanya persamaan ini. So jadi persamaan ini nak ringkaskan pun boleh kan, nak tinggalkan macam ini pun boleh. Okey, so jadi untuk hari ini saya tinggalkan setakat ini sahaja dululah. Okey, boleh kalau nak ringkaskan lagi anda cuba tengoklah. Okey. Okey, so jadi ini contoh yang pertama. Okey, untuk kita bezakan jenis persamaan yang kedua. Okey, so kita tengok satu contoh lagi. Boleh? Okey, so contoh yang kedua. Okey, let's say kita ada y sama dengan okey, 1 per dengan okey, 2x tambah 3 okey, kuasa 3. So dia sama macam tadilah. Okey, tapi saya tunjuk jugalah. Okey, macam mana kita nak kira? Anda kata kita jumpa persamaan yang macam ini. Okey, so kita ada y sama dengan 1 per okey, dalam kurungan 2x tambah 3 kuasa 3. Okey, so ini macam contoh kedua jenis yang pertama tadi. Okey, kaedah dia sama saja. Okey, ini masih dikategorikan dalam jenis persamaan yang kedua. Sebab apa? Sebab ke atas ini dia hanya sekadar nombor, dia tiada huruf. Okey, kalau ke atas ini 2x contohnya, maka dia akan jatuh pada jenis persamaan yang keempat. Okey, ini masih lagi jenis persamaan yang kedua. Okey, so cara dia sama juga walaupun pecahan, tapi kita tak boleh nak bezakan lagi. Sebab apa? Sebab y dengan x ni dia mesti berada kata sebaris. Dia tak boleh berada di bawah pecahan x tu. Okey, so jadi kita akan naikkan dia berada di atas. Okey, so dia akan jadi y okey, sama dengan 1 tu. Okey, tak apa, kita tulis dulu 1. Okey, so yang ni semua, dia semua semua. Kalau tadi sebab apa? Sebab 2x tambah 3 ni dia berada dalam kurungan. Jadi kita kena bawa naik semua. Okey, so apabila dia bawa naik semua, dia akan jadi 2x okey, dia akan jadi 2x tambah 3 kuasa negatif 3. Bukan kuasa, bukan yang ni yang berubah tau. Kuasa yang berada kat luar ni yang akan jadi negatif. Okey, so nombor kat depan ni, kalau dia nombor lain, contohnya nombor 2, nombor 3, so tulislah nombor dia ni.
Okey, so andai kata nombor 1, so tak perlu tulis. 1 tu kita tak tulis biasanya. Dia ada tapi kita tak tulis. Okey, so kita bawa naik yang kurungan ni, kita bawa naik letak sebelah dia, so dia akan jadi Y sama dengan, okey, dalam kurungan 2X tambah 3 kuasa negatif 3. Barulah kita boleh bezakan dia. Okey, so proses bezakan dia sama sahaja. Okey, so kita akan cari dy per dengan dx. Okey, so jadi kita akan cari dy per dx. Boleh? Okey, sama juga. Okey, kita akan tengok dulu nilai kuasa yang berada di luar kurungan. Yang dalam kurungan jangan tengok lagi. Okey, tengok yang di luar kurungan terlebih dahulu. Negatif 3 ni. Okey, so negatif 3 ni dia akan berdarab dengan nombor yang berada di hadapan. Ada nombor kat depan tu, nombor 1. Okey, so negatif 3 darab dengan nombor kat depan tu 1, so akan jadi negatif 3 lah. Okey, yang dalam kurungan jangan ubah. Okey, so kita ada 2x tambah 3. Okey, so kuasa dia, selepas kita bezakan dia, hati-hati bila kuasa dia negatif. Okey, so negatif 3 tolak 1, dia akan jadi negatif 4. Selesai yang kuasa kat luar ni. Okey, so seterusnya adalah kita nak bezakan yang di dalam kurungan. Okey, so buka lagi satu kurungan. Okey, so kalau kita tengok yang dalam kurungan ni, kan dia tiada sebarang kuasa pun. Bukan tiada kuasa lah, kan X tu dia kuasa 1. Okey, so kalau kita bezakan dia, okey, so kita boleh bezakan yang pertama sahaja. Okey, so kita boleh bezakan yang kat depan ni sahaja. Sebab apa? Sebab 3 tu dia tiada X. So tiada benda yang kita nak bezakan. Okey, so kita akan bezakan 2X, so akan dapat 2. Okey, so pada awalnya X tu kuasa 1. Okey, X ni kuasa 1. Okey, so 1 darab 2, 2 lah. Okey, kemudian X tu. Okey, 1 tolak 1 jadi sifar. So apabila sifar, tak adalah X tu. Dah hilang dah X, tinggal 2 sahaja. Okey, selesailah kita bezakan dia. Tapi boleh permudahkan lah. Boleh permudahkan. Dalam kes ni saya tunjuklah sikit. Okey, so 3 kat depan ni. Okey, 3 kat depan ni. 3 kat depan ni kita boleh darab dengan nombor yang berada kat belakang ni. Sebab apa? Sebab nombor ni dia sekadar nombor je lah. Dia tak ada huruf X. Okay, dan juga dia tak ada sebarang kuasa kat luar ni. Okay, 3 ni, negatif 3 ni, dia tak boleh tau darab dengan 2 dengan 3 ni. Tak boleh. Sebab apa? Sebab yang ini, okay, yang ini, dia terikat dengan kuasa yang berada kat luar tu. Jadi 3 ni, kan negatif 3 ni, dia tak boleh nak kembangkan ke dalam. Sebab apa? Sebab yang dalam kurungan ni, dia ada nombor lain yang jaga dia. Ibu dia yang jaga anak yang dalam kurungan ni. Boleh? Okey. So, jadi kita boleh darab yang ini dengan yang ini saja. Okey, so dia akan jadi negatif 6. Okey, dia akan jadi negatif 6. Okey, kemudian. Okey. Kuasa dia negatif kan? Jadi kita boleh turunkan dia ke bawah. Okey. So, dia akan jadi negatif 6 per dengan 2x tambah 3 kuasa 4. So selesailah kita bezakan yang ini. So dapat negatif 6 per dengan 2x tambah 3 kuasa 4. Boleh faham? So ini beberapa contoh yang saya tunjukkan bagi jenis persamaan yang pertama dan juga jenis persamaan yang kedua. So jenis yang ketiga dengan jenis yang keempat tu kita tengok kemudian. Iaitu pengiraan dia agak panjang sikit. So seharap anda boleh faham, dan anda boleh menguasai cara untuk kita bezakan jenis yang pertama dan juga jenis yang kedua. Ini yang paling asas yang anda sekurang-kurangnya kena tahu dan kena faham. Dan boleh buat macam mana kita nak bezakan jenis persamaan yang pertama dengan yang kedua tadi. So seharap dengan soalan, dengan beberapa contoh soalan yang saya tunjukkan ini, sedikit sebanyak membuatkan anda rasa bahawa topik pembezaan ini senang sahaja. So saya rasa sekian saja untuk sesi kita pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum.